Okey, so kita tengok nombor 1. Dia tanya tentang skala kuantiti. So, tulis sikit kat situ skala kuantiti mesti ada magnitude. Okey, kita tengok yang pertama, force. Force tu adalah vektor kuantiti sebab dia ada direction. Weight pun vektor kuantiti sebab direction dia ke bawah. Momentum pun ada direction. Okay, so jawapan yang pertama B. Jawapan yang kedua, soalan yang kedua kita tengok. Dia nak satu alat pengukuran. Okay, lepas tu dia tanya, what is the physical quantity measured by measuring tool Q? So, tengok measuring tool Q, kita tak nampak ammeter ke, voltmeter ke, milliammeter ke, galvanometer. Okay, tapi kita detect melalui dia punya sambungan. Okay, tengok kalau sambungan dia. Okay, so kita tengok kat sini, sambungan dia adalah series. Kan? So, series kita tahulah kalau sambung secara series, dia mesti ammeter. Okay, kalau, okay, let's say dia bagi gambar rajah juga. Okay, voltmeter dia mesti parallel. Sambungan dia parallel. Kalau ammeter, sambungan dia adalah series. Okay, so yang ni kita tahulah bila dia sambung secara series, dia adalah ammeter. So, ammeter kita nak ukur current. So, jawapan untuk nombor 2 adalah B. Okay, next kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, jawapan dia adalah C. Okay, C kenapa? Sebab highlight perkataan precision. So, precision ni adalah how close together. Maksudnya rapat-rapat dan juga yang berulang. Okay, so dekat sini kita tengok yang rapat-rapat dan berulang tu adalah dekat jawapan C. Boleh ke kau cikgu laju sangat? Boleh. Okay. Okay, next kita move kepada soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Tengok So, highlight perkataan move at constant acceleration. Okay, kat sini highlight perkataan acceleration. Okay, so bila acceleration, cara kita nak tengok dia punya, kita panggil apa ni, dot-dot ni. Okay, so kalau macam ni kan, jarak dia sama. So, kalau jarak dia sama, ada. Okey, kalau jarak sama, maksudnya kamu langkah. Ibaratkan dot-dot ni adalah kamu langkah. So, yang ni kamu langkah, contohnya langkah 10 cm, 10 cm, 10 cm. So, maksudnya jarak dia sama. So, bila jarak sama, dia tak ada acceleration. No acceleration. So, cara nak tengok, yang ni adalah langkah pertama kamu. So, langkah pertama, langkah kedua, kita start daripada sini. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kita akan start daripada titik first. Titik first ni dia adalah, tengok dia punya anak panah kan. So, yang ni adalah langkah pertama kamu. So, bila yang ni contohnya 5 cm, ni pun 5 cm, 5 cm, 5 cm. So, maksudnya tak ada acceleration lah. Okey, so kita tengok yang kedua. So, yang ni kalau ni kita sebut sebagai zero acceleration ataupun constant velocity. Okey, maksudnya hal laju dia sama. Okey, kita tengok yang B. Cara nak tengok, macam tadi cikgu cakap, yang ni adalah yang pertama.
Okay, langkah yang pertama. So, yang kedua, pendek kan? Seterusnya, tengok makin lama makin besar. Maksudnya makin lama kamu makin... Ya. Cikgu, dia Ha. memang nak start dia, kira tengok dia lawan arah direction tu lah. Maksudnya yang dia ni maksudnya kat situ dia tengok kan kalau kita buat tiga tip arah tu yang keluar dulu. Kiranya berlawanan lah. Oh, Berlawanan. okey. Okey, Eh, boleh saya So, faham. okey, so yang ni langkah yang pertama lah keluar. So, mula langkah kecil-kecil je, lepas tu makin lama makin besar langkah. Okey, tapi kamu kena ingat di antara langkah kamu tu 0.02 second. Maksudnya masa dia sentiasa sama. Yang membezakan dia adalah dia punya distance je lah. Okay, dalam masa 0.02 second, langkah macam ni. Macam ni. Makin lama makin besar. So, yang ni adalah acceleration lah ni. Untuk B. So, B adalah acceleration. Okay, untuk C. Okay, untuk C. Untuk C, tengok first yang ni adalah yang pertama kan. So, mula-mula jarak dia besar. Makin lama makin kecil. Okay, so yang ni kita panggil dia adalah deceleration. Deceleration. So, deceleration ni maksudnya dia yang pecutan kan? Ya, betul. Okay. So, make sure bila kita buat discussion ni, saya nak bukan kamu check berapa yang kamu betul. Make sure kamu faham. Takut kamu betul disebabkan nasib je. So, kalau tak faham, tanya. Okay, so yang D ni memang totally salah lah ni. Ni sekejap kecil, sekejap besar. Lepas tu kecil balik kan. So, ini salah. So, jawapan dia adalah B. Sebab dia nak constant acceleration. Okay, so yang pertama ni acceleration dia 0. Yang C ni adalah deceleration. Okay, kita move kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, show water flow out from the water tank. So, which of the following statement is true after the water continuously flows out for some times? So, jawapan dia kat sini adalah A. Inertia of water tank decreases. Okay, kenapa? Sebab makin lama mass dia semakin kurang. So, bila mass semakin kurang, mass dia akan relate dengan inertia. So, sebab tu jawapan dia A. Okay. Cikgu, Kenapa B salah tu? Sebab kalau mass kan dia ada kaitan dengan acceleration kot kan. Okay. Pecutan. Acceleration of water drop decrease. Acceleration. Tu kot jawapan yang paling tepat A lah, inertia. Sebab acceleration dengan mass, kalau kita nak buat acceleration kan, so F equals to ma. So, kita nak buat relationship di antara mass dengan acceleration, dia akan mass F bagi dengan A kan. So, maksudnya bila F kurang, M kurang, mass dia kurang kan. So, sepatutnya acceleration dia bertambah. Faham tak kenapa B salah? Faham. Okay, so daripada formula F equals to ma, so dia nak kaitan di antara mass dengan acceleration. So, kita kena buat, kalau dia nak buat relationship, kena buat macam ni lah. So, kalau ni dia adalah inversely proportional.